Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid sekalian, Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama menyertai pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan menggunakan darjah 4, yang di mana kita akan sambung lagi pembelajaran di dalam bab terakhir kita, iaitu bab yang kelima, mahar dan walimatul urus. Jadi murid-murid semua boleh rujuk di dalam kitab menggunakan darjah 4 pada muka surat 40 sehingga muka surat 44. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita ingat kembali apa yang kita belajar pada beberapa waktu yang lalu. Iaitu pada pembelajaran yang lepas, kita dah belajar dua perkara. Iaitu yang pertama, menyatakan jenis-jenis mahar dan juga menyatakan pembahagian mahar serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi daripada dua perkara ini, Ustaz berharap kepada anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua. Jadi sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh tengok sama ada yang pertama, rujuk kitab menggunakan darjah 4 pada muka surat 38 sehingga muka surat 40, ataupun boleh tengok pada nota video yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube. Link videonya boleh tengok dekat bawah video ini. Baiklah, sebelum ini kita dah belajar berkaitan dengan mahar, iaitu berkaitan dengan mas kahwin secara keseluruhan. Kita dah kenal apakah maksud dia, apakah jenis-jenis dia, apakah hukum-hukum dia serta perkara yang berkaitan dengannya. Pada hari ini kita akan sambung, kita akan belajar pada tajuk yang terakhir di dalam bab yang terakhir, iaitu berkaitan dengan walimatul urus, iaitu bermaksud jamuan perkahwinan. Jadi sebelum ini kita kena kenal dahulu apakah maksud walimatul urus secara istilahnya. Walimatul urus adalah jamuan yang disediakan sempena perkahwinan pasangan suami dan isteri selepas berlakunya akad pernikahan. Jadi walimatul urus ini berlaku selepas majlis pernikahan telah berlangsung, yang di mana pihak wali iaitu pihak wali membuat majlis walimatul urus ini sebagai tanda menunjukkan bahawa pasangan suami dan isteri ini sudah bernikah. Jadi apakah hikmah dia mengadakan walimatul urus ini? Adalah yang pertama, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan majlis walimatul urus ini menunjukkan sebagai tanda kesyukuran kerana telah berlakunya majlis pernikahan dengan lancar dan juga baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengadakan majlis walimatul urus ini adalah sebagai tanda kita bersyukur atas disebabkan itu. Yang kedua, meraihkan perkahwinan pasangan suami isteri yang sudah bernikah. Jadi walimatul urus ini sebagai tanda kita meraihkan perkahwinan antara pasangan suami isteri yang sudah bernikah. Yang ketiga, tanda kegembiraan menerima ahli keluarga yang baru. Jadi bagi pihak suami, keluarga suami dan isteri, mereka sama-sama mengadakan majlis walimatul urus ini sebagai tanda mereka gembira atas penerimaan ahli keluarga yang baru, sama ada bagi pihak keluarga suami dan juga pihak keluarga isteri. Yang keempat, memberitahu orang ramai bahawa pasangan sudah bergelar suami dan isteri. Jadi walimatul urus ini sebagai sebuah majlis yang memberitahu kepada seluruh masyarakat sekeliling kita bahawa telah berlakunya pasangan yang telah melakukan akad nikah yang telah bergelar suami dan isteri. Dan yang kelima, mengadakan walimatul urus ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga dan masyarakat. Jadi daripada kelima-lima hikmah ini menunjukkan bahawa majlis walimatul urus ini adalah sebuah majlis yang penting, yang di mana bukan sahaja meraihkan pernikahan antara suami dan isteri, malahan memberitahu orang ramai bahawa mereka pasangan ini sudah bergelar sah sebagai suami dan isteri melalui akad pernikahan yang sah. Jadi apakah dia hukum walimatul urus? Jadi bagi orang yang mengadakan majlis walimatul urus ini, iaitu hukumnya sunnah muakkadah.
iaitu sunat yang dituntut kepada orang Islam, di mana orang ini mesti mengadakan majlis walimatul urus ini seperti mana yang Ustaz ceritakan pada slide sebelumnya ini, untuk meraihkan pasangan ini bergelar suami dan isteri, dan juga memberitahu kepada orang ramai bahawa mereka ini sudah berkahwin. Jadi itu tujuannya. Sunnah muakkadah ini letak pada orang yang mengadakan majlis walimatul urus tersebut. Bagi orang yang menghadiri majlis walimatul urus ini ada dua keadaan, iaitu sekiranya seseorang itu mendapat jemputan ataupun seseorang itu diundang secara umum. Jadi bagi orang yang mendapat jemputan, hukumnya adalah wajib kena hadir majlis walimatul urus. Sekiranya anda tidak hadir majlis walimatul urus, maka hukumnya adalah berdosa. Berdosa sekiranya anda tak datang majlis perkahwinan, majlis walimatul urus apabila kita mendapat jemputan daripada pihak majlis tersebut. Jadi walaupun begitu, sekiranya kita diundang secara umum, andai kata pihak majlis mengundang kepada semua orang ramai untuk datang ke majlis walimatul urus mereka, maka hukumnya jatuh kepada fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau seorang tak buat, semua orang akan mendapat dosa. Jadi apabila anda diundang secara umum, kalau nak pergi, pergilah. Kalau tak nak pergi, tidak menjadi masalah. Jadi ini semua adalah hukum walimatul urus yang anda semua kena tahu. Jadi terutamanya bagi diri kita, sekiranya kita mendapat jemputan, kita kena datang majlis walimatul urus tersebut. Dan kita kena hadir walimatul urus ini ada syarat-syarat dia. Tetapi syarat-syarat ini wajib kita kena ikut. Kalau kita tak ikut, sama ada kita tak perlu menghadiri majlis pernikahan majlis walimatul urus ini tersebut, ataupun kita dilarang menghadiri majlis walimatul urus tersebut. Ada 15 syarat wajib dekat situ. Kita akan lihat satu persatu, iaitu pada yang pertama, majlis mesti bersifat umum, tidak kira kaya atau miskin. Bermula daripada ini, orang yang mengadakan walimatul urus ini Ustaz akan panggil sebagai pihak majlis. Manakala orang yang dijemput ke majlis walimatul urus, Ustaz akan panggil sebagai tetamu majlis. Jadi bagi yang nombor pertama ini khusus kepada pihak majlis, di mana pihak majlis mesti mengadakan majlis walimatul urus secara umum, iaitu tidak kira sama ada orang kaya ke ataupun orang miskin ke, semua orang boleh masuk ke majlis walimatul urus. Kena pastikan semua orang boleh masuk. Yang kedua, jemputan hendaklah pada hari pertama sahaja. Jadi bagi tetamu majlis, anda wajib kena datang pada waktu walimatul urus itu berlangsung. Biasa walimatul urus ini berlangsung 1 hari sahaja. Tetapi andai kata majlis tersebut berlangsung selama 3 hari. Jadi sekiranya ada majlis walimatul urus itu berlangsung selama 3 hari, hari pertama anda wajib kena datang. Tetapi pada hari yang kedua, kalau nak hadir, boleh, tidak menjadi masalah kerana hukumnya sunat. Tapi kalau tak nak datang pun tak apa. Tetapi pada hari yang ketiga, hukumnya makruh sekiranya anda hadir ke majlis sekali lagi. Jadi hari pertama wajib, hari kedua sunat, hari ketiga makruh. Ingat itu. Ataupun keadaan kedua, sekiranya jemputan majlis walimatul urus ini berlangsung hanya selama 1 hari saja, tetapi berlangsung pada 3 waktu. Maksudnya contoh, majlis walimatul urus berlangsung pada 1 hari, iaitu pada waktu pagi, petang dan juga malam. Anda kata anda mendapat jemputan perkahwinan, jemputan walimatul urus, maksudnya pada waktu pertama, sebagai contoh, anda kena datang pada waktu pagi. Maksudnya waktu pagi tersebut anda kena wajib datang. Tetapi kalau waktu petang ataupun waktu malam, kalau anda nak pergi juga boleh. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi itu maksudnya. Tapi apa yang penting sekali, sebagai seorang tetamu, sekiranya anda dijemput untuk pergi ke walimatul urus, anda kena wajib datang ke majlis tersebut. Yang ketiga, pihak majlis dan tetamu hendaklah orang Islam. Sekiranya pihak majlis ataupun tetamu majlis tersebut, orang tersebut bukan Islam, maka tidak menjadi kewajipan kepada orang tersebut untuk menghadiri ataupun mengadakan majlis walimatul urus tersebut.
Yang keempat, pihak majlis mesti orang yang mutlak, iaitu layak menguruskan harta dia, bukan safi iaitu bodoh, ataupun mahjur alaih iaitu tidak layak mendapat harta. Jadi maksudnya di sini pihak majlis itu mesti orang yang pandai menguruskan harta dalam menguruskan walimatul urus tersebut. Dan orang yang pihak majlis tersebut mesti bukan orang yang bodoh ataupun orang yang tidak layak mendapat harta tersebut. Yang kelima, pihak majlis menentukan pihak yang dijemput. Jadi pihak majlis ni kena ingat, bila anda menjemput orang lain, anda pun kena ingat siapa orang yang dijemput tersebut. Jadi andai kata kalau yang datang dijemput tu bukan orang yang anda jemput, itu menjadi masalah. Yang keenam, tidak menghadiri majlis atas sebab takut atau ingin menunjukkan riak kemegahan. Jadi sebagai seorang tetamu majlis, anda mesti menghadiri majlis dalam keadaan sukarela. Jangan anda datang hanya kerana ada sebab takut ugutan daripada pihak majlis ataupun sebaliknya. Ataupun anda datang kerana ingin menunjukkan kemegahan kepada anda nak menunjukkan kebanggaan diri anda kepada semua orang. Jadi dalam dua keadaan itu, jangan hadir majlis walimatul urus tersebut. Sebaliknya, tetapkanlah hati niat kita yang anda hendak datang ke majlis walimatul urus untuk meraihkan pernikahan suami isteri tersebut. Yang ketujuh, tetamu yang dijemput belum lagi menerima undangan orang lain. Jadi jadi sebagai seorang tetamu, pastikan apabila anda mendapat jemputan daripada perkahwinan, mesti anda tidak mendapat undangan orang lain. Sebagai contoh, anda mendapat jemputan daripada perkahwinan A, tetapi pada masa yang sama anda mendapat jemputan daripada walimatul urus B. Jadi apabila anda berlaku situasi tersebut itu, maka sebaik-baiknya pergi mana yang lebih dekat dengan keluarga kita dahulu. Kalau sekiranya perkahwinan majlis walimatul urus A ini adalah jemputan daripada ahli keluarga kita, maka kita dahulukan yang ahli keluarga kita dahulu. Sebaliknya, kalau yang jemputan itu daripada rakan kita, pertama kita kena dahulukan keluarga kita dahulu daripada kawan kita. Yang ke-8, pihak majlis bukan orang yang zalim, fasik atau orang yang riak. Jadi sama seperti tetamu majlis, pihak majlis bukan terdiri daripada orang yang jahat, orang yang fasik ataupun orang yang riak. Maksudnya orang yang mengadakan majlis ini untuk menunjukkan kemegahan dia dan menunjukkan kebesaran dia. Itu tak boleh. Yang ke-9, pihak majlis tidak mengadakan majlis dengan menunjukkan harta yang haram. Jadi sebagai pihak majlis walimatul urus, pastikan anda uruskan segala harta benda yang di dalam walimatul urus tersebut tidak menggunakan harta yang haram. Sekiranya ada penggunaan harta yang haram, maka makruh bagi tetamu majlis kita, orang yang dijemput itu, untuk menerima jemputan tersebut, selama mana ia tidak tahu mana satu yang haram. Sekiranya diketahui haram menerima jemputan. Jadi selagi mana kita tak tahu mana satu benda yang haram, kita makruh untuk menerima jemputan ataupun menghadiri majlis tersebut. Sekiranya kita tahu adanya unsur haram, maka haram kita untuk menerima jemputan tersebut. Sekiranya tiada tetapi syubhah. Masuk syubhah dekat sini, kita tak tahu mana satu harta benda di dalam majlis walimatul urus itu yang halal ataupun haram. Jadi sekiranya anda berlaku situasi seperti itu, maka hukumnya harus menerima jemputan, sebab kita tak tahu mana satu yang baik, mana satu yang halal ataupun yang haram. Itu semua adalah pengetahuan daripada Allah SWT. Wallahu a'lam, kita tak tahu mana satu halal, mana satu haram. Jadi sebagai kita tanda kita nak hormati pihak majlis yang mengundangkan kita, kita kena terima jemputan tersebut. Yang ke-10, tetamu dijemput pada waktu walimatul urus. Maksudnya tetamu yang kita nak jemput pada majlis walimatul urus mesti hadir pada waktu walimatul urus tersebut. Yang ke-11, tetamu bukan terdiri daripada qadi, hakim atau mana-mana penguasa tempatan.
Jadi andai kata pihak majlis mengundang qadi, hakim atau mana-mana penguasa tempatan, contoh anda jemput sultan, Sultan Johor datang ke majlis perkahwinan kita, ia menjadi syarat tidak wajib. Kerana golongan ini tidak wajib menerima undangan memandangkan mereka adalah pemerintah bagi naungan negeri tersebut, kawasan tersebut. Jadi tidak menjadi masalah sekiranya qadi atau hakim datang ke majlis walimatul urus, tapi ia bukan terdiri daripada golongan yang wajib terima undangan. Yang ke-12, tetamu tiada keuzuran yang menggugurkan solat seperti sakit atau lumpuh. Jadi sekiranya kita sebagai tetamu, kita tak boleh hadir ke majlis walimatul urus atas sebab kita sakit ataupun kita lumpuh ataupun kita ada urusan yang tidak boleh dielakkan, maknanya kita tak perlu hadir majlis walimatul urus. Tetapi sebaiknya kita kena maklumkan kepada pihak majlis sebab kita tak datang. Yang ke-13, tetamu bukan terdiri daripada perempuan atau anak muda yang dikhawatiri menimbulkan fitnah. Biasanya kalau kita ada seteru, iaitu contoh kita ada keluarga yang seteru dengannya, ataupun kita bawa perempuan anak perempuan kita ataupun anak muda yang dikhawatiri menimbulkan fitnah, sebaik seelok-elok dia janganlah menghadiri majlis walimatul urus. Yang ke-14, mesti tiada unsur buruk di dalam walimatul urus. Apakah dia unsur-unsur buruk tersebut? Mesti tiada permusuhan. Jadi sepanjang majlis walimatul urus ini berlangsung, pastikan tiada permusuhan berlaku di dalam majlis tersebut. Kerana sekiranya berlaku permusuhan, boleh jadi majlis tersebut tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tiada orang yang melakukan perbuatan keji dan dusta. Seperti contoh mengganggu majlis perkahwinan dengan bising, dengan pergaduhan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan perbuatan melakukan perbuatan yang keji dan dusta. Yang ketiga, majlis walimatul urus mestilah melandaskan syariat Islam, iaitu yang pertama mesti kena jaga batas pergaulan lelaki dan perempuan dan tiada sebarang permainan ataupun hiburan yang tidak berunsurkan Islam. Maksudnya dekat sini, jangan kita mengadakan sebuah permainan ataupun kita mengadakan hiburan seperti memainkan lagu, menyanyi ataupun sebagainya yang mestilah tidak membawa kepada kelalaian ataupun tidak membawa kepada kekufuran. Itu maksudnya. Maksudnya keempat-empat ini mestilah kena jaga daripada memastikan tiada unsur buruk berlaku sepanjang majlis walimatul urus ini berlangsung. Dan yang terakhir pada yang ke-15, tiada unsur-unsur syirik kepada Allah dan perbuatan mungkar ketika majlis berlangsung. Sebagai contoh, jangan anda bila majlis walimatul urus ini berlangsung, ketika pasangan ini datang, anda sediakan hamparan ataupun anda letak patung dekat depan rumah sebagai tanda kita kena hormat patung tersebut. Itu ada unsur-unsur syirik yang kita kena perlu elakkan. Jadi daripada ini semua 15 syarat wajib ini anda kena ikut. Sebab kalau anda tidak ikut, boleh jadi majlis walimatul urus ini boleh jadi tidak diberkati oleh Allah SWT dan membawa kepada majlis tersebut tidak berlangsung dengan baik. Jadi semua 15 syarat wajib ini perlu kena ikuti. Dan daripada itu, maka itu sahaja pembelajaran kita berkaitan dengan bab yang kelima. Dan seterusnya berkaitan dengan bab munakahat. Jadi selama kita belajar munakahat ini, Ustaz berharap kepada anda semua dapat kenal dan juga faham apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua. Jadi daripada ini maka berakhirlah sudah pembelajaran kita berkaitan dengan munakahat. Segala apa yang Ustaz ajarkan kepada anda semua, sekiranya ada kesilapan, saya ada kesilapan ataupun kesalahan tata bahasa ataupun sebagainya, mohon maaf kepada anda semua.
Jadi yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.